Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alesius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 22 Mac 2020. Sabah merekodkan pertambahan 17 kes baharu positif COVID-19 semalam yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini 136 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 7 daerah merekodkan kes baharu semalam. Tawau mencatatkan 5 kes baharu, Kota Kinabalu 4 kes, Kinabatangan 3 kes, Tuaran 2 kes dan pertambahan 1 kes baharu masing-masing di Beaufort, Kota Belud dan Kunak. Tawau merekodkan jumlah kes positif tertinggi dengan 37 kes, diikuti Lahad Datu 32 kes dan Kota Kinabalu 17 kes. Manakala 11 kes di Kinabatangan dan Sandakan 8 kes. Sementara 6 kes di Tuaran dan Beaufort, 5 kes di Kunak dan Kota Belud, Sipitang 4 kes, Putatan 3 kes serta 1 kes masing-masing di Papar dan Semporna. Polis Sabah bersedia bekerjasama dengan anggota pasukan tentera dalam menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, keputusan menggunakan hikmat tentera adalah untuk memastikan rakyat benar-benar mematuhi perintah berkenaan. Kita punya level of kekerasan itu masih lagi minima, masih lagi dalam bentuk memberi nasihat. Cuma menunjukkan kerajaan lebih serius. Kerajaan, maknanya kalau dulu kerajaan arahkan polis saja, now kerajaan putuskan untuk tentera juga mengambil bahagian sama. Menunjukkan kerajaan yang lebih serius dan lebih komited dalam melaksanakan penguatkuasaan PKP ini. Dato' Zaini berharap rakyat patuh arahan PKP dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 sambil meminta individu yang bergejala segera mendapatkan saringan pemeriksaan di hospital berdekatan. Beliau ditemui dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kepayan IPK Kota Kinabalu. Khidmat ATM akan bermula hari ini dalam usaha mengurangkan pergerakan rakyat, namun ia bukanlah satu perintah darurat. Penugasan tentera dalam membantu pihak polis sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diharap dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa kerajaan memandang serius penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sehubungan itu, Pengarah Keselamatan Negeri Sabah, Majlis Keselamatan Negara, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, semua pihak perlu bekerjasama mematuhi arahan pihak kerajaan bagi mencegah wabak COVID-19 daripada terus merebak. Beliau kesal kerana sebahagian rakyat dan peniaga masih tidak mematuhi arahan kerajaan dalam Perintah Kawalan Pergerakan sejak dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Sharifah Siti Saleha berkata demikian ketika ditemu ramah oleh penyampai ekstra hujung minggu Radio Sabah FM di Kota Kinabalu. Jeti Pasar Umum Sandakan yang menjadi laluan masuk utama penduduk dari beberapa buah kampung kepulauan di daerah itu tidak akan ditutup. Sebaliknya, penguatkuasaan diperketatkan bagi mengelak kemasukan secara beramai-ramai penduduk ke Bandar Sandakan. Ia sebagai usaha mengekang pandemik COVID-19 dapat dilaksana sepenuhnya. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, hanya mereka yang mempunyai keperluan mendesak akan dibenarkan masuk ke Bandar Sandakan melalui jeti berkenaan dan perlu kembali segera. Apa yang pihak polis laksanakan adalah dari segi penguasaan, kita akan menghadkan pergerakan bot-bot penambang ni yang masuk ke Sandakan ni dan juga bilangan orang yang duduk dalam bot tu. Beliau ditemui RTM selepas melakukan pemantauan penugasan di sekitar perairan Sandakan bersama pasukan Polis Marin Sandakan. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, Polis Sandakan turut meningkatkan pemantauan di jeti-jeti di beberapa pulau sekitar Sandakan bagi memastikan penduduk tidak sewenangnya keluar tanpa sebarang keperluan. Dalam perkembangan lain, Azhar berkata bot-bot nelayan masih boleh beroperasi untuk aktiviti perikanan. Bagaimanapun masih tertakluk kepada perintah berkurung yang masih dikuatkuasakan oleh Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom. Polis Sandakan mewujudkan 2 sekatan jalan raya bagi laluan masuk dan keluar dari daerah itu sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sekatan jalan raya juga dijalankan di
kawasan perumahan yang menjadi laluan keluar masuk penduduk ke Bandar Sandakan. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan, ACP Muhammad Azhar Hamin, sekatan dilaksanakan 24 jam melibatkan 35 anggota yang ditugaskan mengikut 3 peralihan secara bergilir-gilir. Yang untuk otor kawasan tumpuan adalah di kawasan Batu 16 ini, yang mana kita meletakkan satu sekatan jalan raya menghala keluar daripada Sandakan dan satu sekatan jalan raya yang akan masuk ke Sandakan. Ini adalah laluan utama untuk memasuki kawasan Sandakan. Beliau ditemui RTM ketika meninjau penugasan anggota PDRM bagi sekatan jalan raya di Jalan Labuk Batu 16 Sandakan. Tegas ACP Muhammad Azhar, sepanjang sekatan berlangsung, polis tidak semata-mata memberi nasihat perjalanan kepada pengguna jalan raya, tetapi akan turut mengeluarkan saman terhadap pesalah lalu lintas. Sementara itu, Polis Kota Kinabalu mewujudkan 5 sekatan jalan raya di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Ia termasuk 3 tambahan tempat baharu sekatan jalan raya, Jalan Kolam, Jalan Kelombong dan Jalan Tuaran Lama Menggatal. Tinjauan kru berita RTM ke beberapa lokasi sekatan jalan raya yang dibuat mendapati masih ramai orang awam menggunakan jalan tersebut. Pihak polis juga menjalankan pemeriksaan dengan bertanya tujuan berada di luar rumah dan destinasi yang ingin dituju. Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan melakukan kerja pembasmian kuman di 15 buah masjid di daerah itu. Pegawai Kesihatan Persekitaran, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan, Sundusin Nganro berkata kerja-kerja pembasmian kuman itu dilaksana sebagai langkah menangani penularan wabak COVID-19. Desinfektan untuk jangkitan kuman ni kita buat di Masjid Tinusa 2 ni adalah untuk mengurangkan risiko berlaku jangkitan lah. Kita takut masih ada lagi kalau sekiranya ada sebelum ini yang mungkin berlaku peribakan virus COVID-19 di masjid ini. Beliau ditemui RTM semasa kerja-kerja pembasmian kuman di Masjid Asmaul Husna, Kampung Tinusa 2, Sandakan. Katanya sepanjang kerja-kerja pembersihan itu pengurusan dan jawatan kuasa masjid di daerah memberi kerjasama baik dengan mematuhi penutupan sementara masjid. Penutupan sementara masjid itu diselaraskan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Beliau turut menasihati penduduk Sandakan agar tidak keluar rumah, sentiasa mengutamakan kebersihan, mempraktikkan jarak sosial 1 meter serta memakai penutup hidung dan mulut. Masih ada segelintir masyarakat di Sandakan yang tidak mematuhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ia berdasarkan tinjauan di Pasar Raya, Kedai Runcit dan Pasar Umum di daerah berkenaan. Bukan hanya bersesak-sesak, malah tidak menggunakan penutup mulut dan hidung semasa berada di luar. Menurut Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan, Sundusin Nganro, terdapat peniaga yang tidak mengendahkan jarak sosial yang ditetapkan terhadap pelanggan yang berada di premis masing-masing. Kita masih juga melihat masih ada masyarakat awam yang masih tidak sedar bahawa bahaya COVID-19 . Masih ada yang keluar rumah tanpa menggunakan pakaian pelindung diri lah, seperti face mask . Kita telah memantau beberapa premis di daerah Sandakan, kita dapati supermarket masih juga sesak orang, masih ada juga yang tidak menggunakan pakaian pelindung diri. Beliau ditemui RTM ketika melakukan tugas pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan di beberapa lokasi sekitar Sandakan. Pemantauan tersebut disertai lebih 30 anggota pelbagai agensi terdiri penguatkuasa daripada Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan, Polis dan Majlis Perbandaran Sandakan. Dalam pemantauan itu tiada saman atau notis dikeluarkan terhadap mana-mana pihak. Sebaliknya peringatan dan amaran tegas terus diberikan kepada peniaga dan orang ramai. Bagaimanapun Sundusin berkata selepas diberi peringatan, semua pihak memberi kerjasama baik. Bekalan elektrik di Sabah tidak akan dicatu sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana. Bekalan elektrik dibekalkan seperti biasa. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB menjelaskan perkara itu dalam kenyataan garis panduan berhubung bekalan elektrik di Sabah semasa PKP berkuat kuasa. Menurut garis panduan SESB itu, anggota kerja SESB sentiasa siap sedia menangani sebarang kerosakan. Sementara itu, 2 kategori pengguna yang akan menikmati diskaun di bawah pakej rangsangan ekonomi semasa penularan wabak COVID-19 iaitu pengguna yang dikategorikan dalam sektor pelancongan akan menerima 15% diskaun
dan kategori pengguna lain akan menerima diskaun 2% kecuali akaun lampu jalan. Turut dimaklumkan semua kaunter perkhidmatan pelanggan akan ditutup. Walau bagaimanapun, pembayaran bil boleh dibuat melalui kaedah alternatif. Antaranya pembayaran menggunakan mesin kios yang beroperasi 24 jam, perbankan secara dalam talian serta ejen-ejen kutipan. Pelbagai inisiatif dilaksana peniaga disandarkan dalam mengendalikan operasi perniagaan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan RTM juga mendapati beberapa buah pasaraya di Bandar Kim Fung Sandakan mematuhi arahan yang dikeluarkan. Inisiatif itu termasuk menyediakan cecair pembasmi kuman, membersihkan bakul barangan, penjarakan pelanggan, penggunaan penutup hidung dan mulut selain menghadkan kemasukan 20 pelanggan pada satu-satu masa untuk melakukan pembelian barangan. And also from customer to cashier, also there must be 1 meter apart. And for our workers, we try our best to give them the supplies like surgical mask and sanitizer. Everybody will have one. Sementara itu, di Bandar Sandakan, terdapat pasaraya membuat pemeriksaan tahap kesihatan pelanggan sebelum membenarkan pelanggan masuk untuk berbelanja. Terdapat juga kedai pengurusan jenazah meletakkan notis berserta nombor telefon untuk dihubungi sekiranya ada pelanggan ingin mendapatkan kelengkapan menguruskan jenazah. Operasi Terminal Bas Awam seluruh Sabah ditutup berkuat kuasa semalam hingga 31 Mac ini bagi menangani penularan wabak COVID-19. Ia diputuskan kerajaan negeri selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan kru RTM mendapati Terminal Bas Awam Bandaran Kota Kinabalu tidak beroperasi. Terminal berkenaan tumpuan masyarakat ke Bandaraya Kota Kinabalu dari semua destinasi iaitu Tenom, Keningau, Sepitang, Beaufort, Papar, Kota Marudu, Kota Belud, Tambunan, Ranau, Kudat dan Pitas. Terminal Bas Awam Bandaran, Terminal Bas Tuaran dan Terminal Bas Utara juga tidak beroperasi. Sementara itu, Pasar Awam Tanjung Aru, Pasar Awam Sembulan dan Pasar Awam Kota Kinabalu masih beroperasi selaras dengan perintah kerajaan negeri. Hanya beberapa pasar awam yang dibenarkan beroperasi sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, termasuk Pasar Awam Menggatal, Pasar Awam Telipuk dan Pasar Awam Inanam. Tinjauan RTM di ketiga-tiga pasar awam tersebut mendapati hanya beberapa individu melakukan pembelian dan memakai penutup hidung dan mulut. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Rita, salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.